masuk masjid kan, kucing-kucing bawa masuk ke masjid, sebab bulu-bulu kucing ni bukan najis, tidak ya. Kalau banyak baru najis, kalau ada sedikit tu tak ada masalah lah. Kucing kita sembahyang meduk atas paha kita, macam kita baca tahiyat kan, tak apa, tak ada masalah ya. Kucing ni binatang rumah kata Nabi, binatang rumah ya. Baik, dia satu ayak liok dia bersih. Ayak liok kucing ni antara binatang yang paling bersih, ayak liok. Ayak liok dia cukup bersih, dia tak ada tidak ada virus dalam lidah dia punya ayak liok dia, tidak ya. Kita lanjut sambung pada kitab kita Bahrul Mazi juzuk yang ke-15, muka surat 9, Arab Jawi, muka surat 6. Surat 6 ya. Bab yang kedua, bab maja'a dima'ukum wa amwalukum alaikum haram. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan segala darah kamu dan harta-harta kamu haram atas sekalian kamu, buat angkara atasnya antara sekalian kamu. Maknanya satu di antara pesanan Rasulullah memang dah berlaku dan sedang berlaku, iaitu pembunuhan yang tidak ketara, pembunuhan yang tidak pada asal hukumnya yang harus, melainkan semata-mata kerana perkelahian, persekitaan dan perebutan soalan kaitan dengan duniawi. Di sini musannif menyebut pada sebelah di bawah tu, kita tengok ya, itu puncanya kita nak baca ni. Ketahuilah kiranya saudaraku, dalam bab ini menerangkan pada kita beberapa pengajaran syarak supaya kita bersama-sama hidup dengan sentosa dan aman. Manakala dijunjung sebagaimana yang disuruh oleh syarak itu, maka sekalian pengajaran ini semuanya telah keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan segala sahabatnya, dan segala sahabatnya ambil ingat dan mengamalkan sampai ia kepada kita sekarang ini. Telah disematkan dia oleh beberapa orang ahli hadis dalam kitabnya. Satu daripada ahli hadis itu ialah Abu Isa At-Tirmizi, telah dikeluarkan hadis ini. Demikian ini katanya, an Amr bin al-Ahwas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada'i linnas ayu yaumin hadha. Riwayat daripada sahabat Nabi Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia di dalam khutbahnya di Mina pada hari yang mengambil haji yang masyhur dengan nama Hajjatul Wada', ya, bersabda ia bagi sekalian sahabatnya yang hadir mendengar khutbahnya itu, wahai sekalian sahabatku, apakah harinya hari kita ini? Ya, jadi ini diantaranya lah masalah Hari Raya Haji Al-Akbar dan kehormatannya. Sungguhnya sangat besar kelebihan Hari Raya Haji Akbar itu, dapat pahala besar siapa-siapa yang dapat haji di dalamnya, dan besar kehormatannya kerana pada masa itu keluar beberapa pengajaran Nabi kita dalam masa ia berkhutbah di tanah Mina itu di atas untanya. Sabda baginda Nabi bagi sekalian orang, apakah harinya hari kita ini? Masa ketika Nabi berkhutbah itu, Nabi bertanya kepada para ashab jamaah muslimin yang berhimpun di Mina pada 10 Zulhijjah, bukan pada 9 hari Arafah, 10 Zulhijjah yang Nabi tanya tu, ya. Nabi tanya kat depa, ayu yaumin hadza, hari ni hari apa? Nabi tanya, ya. Makanya kata tadi ini, apabila ditanya baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Dan tersebut dia Sahih Bukhari bersabda, ya, tidakkah sekalian kamu tahu apakah harinya hari kita ini?
Maka sahut segala sahabatnya, Allah dan Rasulnya telah lebih tahu. Ya, sebab pun dijawab mereka itu dengan demikian kerana pada perasaan mereka itu akan ditaruh Nabi nama lain daripada nama yang telah maklum. Hari itu hari berhimpun di Mina, di mana hari kita sedang berada di Mina, ya. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, bukankah hari ini hari Haji Akbar? Qalu yaumul hajjil akbar. Kata segala sahabat, ialah hari raya besar, hari akbar ya Rasulullah. Ada sebut dalam surah Taubah. Kita buka Quran, surah Taubah pada ayat ketiga, ya, surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa azanum minallahi wa rasulihi ila nasi yaumal hajjil akbar. Itu Tuhan sebut, ya. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Itu ada sebut. Dan inilah peristiharan daripada Allah dan juga daripada Rasulnya kepada umat manusia, diistiharkan pada hari raya haji yang besar, bahawa sungguhnya Allah dan juga Rasul telah memutuskan tanggungjawab terhadap orang-orang musyrik. Hari itu, mula pada saat itu, orang-orang musyrik dah tak boleh masuk Mekah sampai kiamat. Hukum di mana orang-orang musyrik dah tak boleh masuk Mekah. Tapi dengar baru ni, ura-ura baru ni, ya, Raja Perdana Menteri Muhammad Salman mula nak mengizinkan orang kafirin masuk Mekah, masuk Madinah, ya. Dah ada satu ura-ura lah, dia nak buat peraturan memberi keizinan kepada orang kafir boleh masuk Mekah dan Madinah. Ini kali kedua lah, perkara yang kedua yang berlaku di Mekah dulu. Pada tahun 1974 dia nak ubah makam Ibrahim. Makam Ibrahim ada sebelah Kaabah tu nak dibubuh dalam muzium Haramain, bubuh dalam muzium. Dia kata kacau, orang dah tawaf, ganggu. Allah tak izin, ya, tak izin. Ini kali kedua pula cerita ni pula, ya. Dia pandai izin pula orang-orang kafirin boleh masuk tanah haram, boleh masuk Mekah, Madinah. Nah, satu perkara yang telah melanggar. Ni ayat ni dah turun, ya, tentang perintah di mana orang-orang musyrik sudah tidak boleh lagi menjejakkan kaki. Jadi berkaitan dengan Haji Akbar ni. Haji Akbar ini haji yang Rasulullah lakukan, haji yang pertama dan haji yang penghabisan. Menunjuk arti bahawasanya wajib haji atas kita seumur hidup sekali, ya. Ya, diwajibkan kepada setiap mukallaf muslimin muslimat menunaikan ibadah haji barang sekali, ya, wajib seumur hidup. Lebihnya sunat lah. Maka itu Nabi pun buat sekali, ya. Kalau Nabi buat haji 2 kali, jadi sunnah kita kena buat 2 kali haji. Nampak, ya? Jadi maka tu Rasulullah hanya melakukan sekali itu aja haji Nabi. Itulah dipanggil hajatul wada' atau haji wida', maknanya haji yang penghabisan. Jadi sebelum itu ibadat haji ini sudah ada daripada awal sejak Nabi Allah Adam AS, ya, tapi hanya bertawaf saja. Tawaf, sa'i tak ada. Sampailah Rasulullah pun, zaman Rasulullah sendiri apabila masuk Islam, sudah terima Islam pun, belum ada lagi ibadat haji seperti yang kita buat sekarang. Jadi para makna muslimin yang datang ke Mekah, yang kunjung Mekah tiap-tiap tahun musim haji, mereka akan datang ke Mekah hanya membawa binatang-binatang korban dan mereka akan lakukan tawaf sahaja. Lepas tawaf, dipanggil disembelih binatang korban. Itu aja haji dia. Tak ada pergi ke Mina, ke Muzdalifah, lontar, bermalam di Mina, tak ada. Sa'i lagi tidak ada. Sa'i, sebab tempat sa'i itu dipenuh dengan berhala. Daripada Syafa' sampai Marwah tu penuh dengan berhala yang patah tangan, yang tak ada kepala, semua yang rosak, macam kereta-kereta buruk. Di sa'i itu, tempat sa'i Mas'ah tu, tempat buang berhala-berhala yang dah rosak, berhala-berhala yang tak beri manfaat. Berhala rezeki, minta dia tak bagi rezeki, pergi buang. Berhala sihat, pergi minta sihat, dia tak bagi sihat, pergi buang. Nampak tak? Apa hang ni, aku minta sihat, hang tak bagi aku sihat, pergi buang. Macam itulah tempat Mas'ah, sa'i, ya. Bila turun ayat, ya, wa atimul hajja wal umrata, bila sebut tadi ini, maka ayat ni bila turun,
Muhammad kata sebab syairillah, bawanya antaranya semua itu syiar Allah, barulah mereka bersa'i. Dia sa'i itu perkara baru berlaku. Dia pada tahun Rasulullah menunaikan haji, bila Rasulullah datang pada tahun yang ke-10 buka kota Mekah, Rasulullah SAW terus menunaikan haji. Inilah haji yang mula-mula adanya tawaf, adanya sa'i, adanya wukuf di Arafah, adanya mabit di Muzdalifah, adanya singgah di Mina, adanya bermalam dan lontar jamarah. Maka itu dia panggil Haji Akbar. Faham tak? Ya. Dan Nabi pula tanya Haji Akbar ni, dia tanya pada hari 10, dia tak tanya pada hari Arafah. Hari 10 Zulhijjah, ketika Rasulullah dengan para jamaah berhimpun di Mina, beramai khutbah Rasulullah tanya hari apa hari ni. Jadi 10 Zulhijjah, Nabi tak tanya 9. Maka tu orang duk kata Haji Akbar jatuh hukum hari Jumaat, tak betul ya? Bukan dia, tidak ada kaitan. Ini maknanya beliau kata haji yang sempurna, haji yang disyariatkan dengan segala peraturan yang sempurna, sekali baru pernah berlaku, iaitu pada tahun yang ke-10 Rasulullah datang membuka kota Mekah. Itulah antara haji, sebab tu Haji Akbar. Dia maknanya Haji Akbar ni tiap-tiap tahun lah. Tiap-tiap tahun kita buat haji, bila ada tawaf sa'i, ada wukuf, ada Muzdalifahnya, ada Mina, ada lontarnya, itu Haji Akbar lah. Faham ya? Bukan Haji Akbar kena jatuh hari Jumaat. Ya, tidak. Ya, kebetulan tahun yang kata ayat yang saya baca tadi dalam surah Taubah pada ayat 3, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Ayat ini turun tentang haji yang kepada tahun yang ke-9. Pada tahun yang ke-9, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa para jamaah haji seramai 121,000 jamaah. Dia bawa untuk menunaikan haji yang pertama. Itulah Abu Bakar lah orang yang mula-mula menunaikan haji yang sempurna ni. Rasulullah yang kedua. Rasulullah datang pada tahun ke-10. Tahun yang ke-8. Tahun 8 Hijrah, Sayyidina Abu Bakar turun ayat ni pada tahun yang ke-8 Hijri, ketika Abu Bakar As-Siddiq mengetuai rombongan jamaah haji daripada Madinah pertama kali. Di sinilah Abu Bakar As-Siddiq bawa mereka bertawaf, sa'i, wukuf di Arafah, sampai selesai macam kita buat haji sekarang ni lah. Jadi berlakunya Haji Akbar yang pada tahun Abu Bakar As-Siddiq itu pada hari Senin. Hari Senin, bukan hari Jumaat. Mengikut dalam catatan sejarah, berlaku wukuf Abu Bakar As-Siddiq pada hari Isnin. Rasulullah pada hari Jumaat itu jatuh pada 10 Zulhijjah, bukan 9. Jadi maknanya Haji Akbar bukan mesti jatuh hari Jumaat, hari Khamis, bukan jatuh hari Jumaat, hari wukuf tak, ya. Tiap-tiap tahun siapa yang buat kerja haji, dia dapatlah Haji Akbar. Kerana haji yang lengkap. Haji Akbar tu artinya haji yang lengkap, ya, yang sempurna, yang mengisikan segala adab dan segala kesunatannya yang terlaku. Itu artinya, kita fahamlah, ya. Boleh ingat betul lah. Baik. Jadi katanya kemudian bersabda Nabi SAW, tidakkah tahu, muka surat 10 di bawah tu dah. Tidak tahukah sekalian kamu ketahui apakah negerinya negeri ini? Sahut mereka, Allah dan Rasul lebih tahu. Sebab pun disahut oleh mereka itu yang demikian kerana sangka mereka itu barangkali ada nama lain lagi daripada nama yang sedia maklum. Maka sabda baginda besar Nabi SAW, bukankah negeri ini Makkah yang diharamkan Allah berbunuh-bunuhan di dalamnya? Wahadzal baladil amin. Al-Quran sebut ini negara yang, negeri yang aman, kan, dalam surah At-Tin disebut. Itu maknanya sahut mereka bahkan ya Rasulullah ialah negeri Makkah, ya. Wa qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Sabdanya, maka bahwasanya darah-darah sekalian kamu, harta-harta sekalian kamu, dan kehormatan sekalian kamu haram membuat angkara di antara sekalian kamu, sebagaimana haram buat langgar hukum kehormatan hari kamu ini di dalam negeri sekalian kamu. Darah muslimin itu haram menumpahnya, iaitu dengan dalil sepotong hadis dalam masalah 12 itu haram mendatangkan asbab yang menumpahkan darah seseorang daripada saudara yang Islam, maka tiada harus
seseorang itu memukul bedal akan saudaranya sama Islam dengan membengkak-bengkakkan badannya dan menaikkan berbalun-balun di tubuhnya, dan tiada harus seseorang itu memukul hentam saudaranya sampai memecahkan kepalanya berdarah ataupun ditiruk dan ditikam dengan pisau. Semuanya itu haram melainkan pada 3 masalah sahaja. Boleh dibunuh seseorang yang muslim yang dilihat pada bab dulu yang kita baca pada hadis yang pertama. Atas 3 sebab saja barulah dihalalkan darah seseorang. Pertama, kerana dia telah membunuh orang. Dia bunuh orang, kita kena baliklah hukum syarak, ya, pemerintah ya akan jatuhkan hukum bunuh balik kepada dia lah. Dia bunuh orang, maka dia boleh dihukum bunuh. Itu pertama yang kita dah baca sebelum ini. Kedua, zina muhsan, artinya orang yang sudah pernah berumah tangga melakukan zina. Jadi orang yang sudah pernah yang berumah tangga, ya, bukan berzina, orang yang sudah pernah berumah tangga dengan akad nikah yang sah, maka mereka dikira sebagai muhsan. Apabila mereka melakukan zina, maka mereka boleh dihukum rajam sampai mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi mereka yang telah murtad dan enggan bertaubat. Bagi mereka yang murtad, yang enggan bertaubat, maka boleh dijatuhkan hukum qisas ke atas mereka. 2 saja yang boleh dibenarkan dalam Islam, ya. Yang lain tak boleh. Tak bergaduh-bergaduh masalah politik, masalah negara, masalah kepentingan masyarakat, masalah harta benda, tak boleh. Itu diharamkan sama sekali. Itu artinya, ya. Baik. Harta-harta saudara yang Islam itu haram membuat angkara atasnya dengan dalil sepotong hadis. Ini dia punya sajian, kupasan daripada hadis ini. Maka haram diambil harta seseorang daripada saudara sama Islam itu dengan tiada izin je. Tidaklah boleh dicuri baik sedikit maupun banyak, dan tiadalah harus dirampas dan diambil dengan kerasnya akan apa-apa hartanya, sama ada disayangnya atau tidak disayangnya. Dia mau ke dia tak mau harta tu, kita tak boleh ambil, sama ada banyak atau sedikit. Dan jika terjumpa harta saudaramu sama Islam itu cicir atau hilang daripadanya, wajib dipulangkan. Dan jika telah kamu rosakkan apa harta saudaramu, wajib kamu gantikan. Sehingga jadi satu di antara sebab kenapa dinamakan tanah haram. Kenapa dinamakan tanah haram? Ya, tanah haram di Saudi ini, di Saudi saja ada tanah haram lah, tempat lain tak ada. Yang lain ada lumba haram. Ya, itu dia. Ya. Di Saudi saja yang ada tanah haram ada 8 daerah. Di seluruh Saudi ada 8 daerah yang dikira sebagai tanah haram. Jadi antara sebab kenapa dinamakan tanah haram, kerana haram kita mengutip ataupun kita mengambil mana-mana barang yang tercicir di atas tanah-tanah sekeliling tanah haram. Kalau bertabung apa-apa benda kan, ya, kita tak boleh kutip, tak boleh pungut, tak boleh ambil. Haram, ya, kita mengambil barang-barang yang tercicir, melainkan kalau kita tahu orang dia, si pemunyanya, baru kita ambil bagi dia. Kalau kita tak kenal orang tu, tak boleh, ya, kita tak boleh. Maknanya tak boleh ambil, tinggal. Apa benda pun lah kita jumpa, tinggal, ya, tak boleh ambil. Itu hukum yang berlaku di tanah haram. Faham, ya? Baik. Jadi maka musannif, dan tiada harus kali-kali mengambil harta saudaramu sama Islam dengan jalan tipu daya dan hilah. Seperti saudara kamu minta belikan barang harganya RM10, maka kamu belikan dengan rupiah. Maka kamu katakan kepadanya RM10, seperti barang tidak cukup sukatannya 10 gantang. Ya, engkau katakan cukup. Atau seperti saudaramu sama-sama Islam datang simpan taruh kepadamu apa-apa hartanya, kemudian kamu habiskan. Ya, kamu tidak amanah, tidak jujur. Ataupun nampak padamu akan saudaramu sama-sama Islam itu berharta dan berhidup-hidupan, maka datang kamu pergi binasakan, khianatkan dengan sebab hasad kamu. Apa caralah yang kita boleh faham tu? Maknanya kena apa cara juga yang boleh membawa kepada hilangnya harta ataupun rugi atau bagai-bagailah, ya. Dan barang sebagainya daripada perbuatan yang merosakkan harta saudaramu sama-sama Islam itu haram belaka atas seorang itu membuat angkara dan membuat langgar hukum atasnya. Lagi dia pecah masalah, banyak masalah dia kupas di sini, ya. Kehormatan saudaramu itu apa-apakah ia yang diharamkan? Apa dia artinya kehormatan? Kita kena pelihara jaga kehormatan sesama kita. Misalnya pada seorang hadis dalam masalah 12 itu menunjukkan haram langgar hukum.
ke atas kehormatan saudaramu sama-sama Islam itu, bukankah ada bagi saudaramu sama-sama Islam itu beberapa perkara yang malu dan aib padanya dicanang dan dikeluarkan, dizahirkan pada orang-orang, maka itulah setengah daripada kehormatan. Ya, kita tak boleh dedah dia punya kelemahan, dia punya keburukan. Ya, kita cuba kita cuba sembunyikan, jangan kita dedahkan kalau tidak kena pada tempat dia lah. Ya, dia ada pula dia kata ada ketika ni kita kena faham, ya, kalau kita nak sampaikan apa-apa berita, suatu kepincangan ataupun suatu kerosakan masyarakat ke, ataupun ketidak adil sesuatu pihak, kita kena majukan kepada pihak-pihak yang berwajib dengan beberapa syarat. Itu ada pula hukum dia yang kita kena tengok, ya. Contohnya mengumpat. Kita nak mengumpat pun kita tak boleh mengumpat, tapi ada 6 tempat kita boleh mengumpat, ya. Ada 6 tempat kita boleh mengumpat, ya. Contohnya seorang isteri yang dizalimi suami, kan, dia boleh pergi jumpa Tok Qadi, kan. Dia dengan Tok Qadi dia boleh mengumpat lah. Dengan orang tak boleh, ya. Sebab pihak yang berwajib boleh ambil tindakan, ya. Tidaklah harus kamu siarkan dan canangkan kata seorang saudara sama-sama Islam itu jahat, kuat berbuat maksiat, dikatakan akan dia tahi arak atau kuat main perempuan dan sebagainya, padahalnya ma'ruf pada orang akan dia ada baik dan bagus. Atau dicanangkan bininya jahat, atau saudaranya jahat, atau ibunya jahat, atau mak penakannya jahat, atau pak penakannya jahat, atau disebut-sebutkan dia anak itu tak nikah, atau bapaknya tak nikah, isterinya anak tak nikah, atau kaum kerabatnya orang-orang tak nikah dan lainnya. Maka caci aib dengan apa-apa cacian dan aiban semuanya haram belaka, tak boleh. Nabi misalkan haram darah dan harta dan kehormatan saudara sama-sama Islam itu dengan haram berbunuh-bunuhan dan berperang dalam negeri Makkah, lagi dalam musim haji lah. Nabi cakap ni ketika musim haji, ya. Tapi ini bukan berarti hanya untuk musim haji. Sepanjang masa ketika kita berada di atas muka bumi ini bersama dengan masyarakat, sama-sama orang Islam, berlakulah hukum ini secara berterusan, ya. Demikian itulah membesarkan haram segala perkara itu, maka manakala telah diketahui demikian itu hendak jaga-jaga daripada mengerjakan di tegah syarak. Telah bersabda Nabi SAW dalam khutbah lagi, baginda kata, ala la yajni janin ila ala nafsi, atau kama qala, jaga-jaga tiada berbuat jenayah membunuh orang, dan oleh seorang yang berbuat jenayah itu melainkan kembali ia atas dirinya kena bunuh pula. Dia maknanya kata orang yang bunuh orang, kalau bukan atas dasar-dasar sebab yang hak, maka dia juga akan dihukum bunuh, ya. Kembali kepada hukum qisas, ya. Bunuh balas bunuh, luka balas luka. Itu ada dalil pada Quranul Karim sendiri. Hanya dengan sepotong hadis dan masalah 16 itu menunjukkan apabila seseorang itu membunuh saudaranya sama-sama Islam, nescaya dibalas bunuh pula akan dia. Dan jikalau di kudungnya atau di rompongnya hidung, nescaya di kudung di rompong pula akan dia. Dan jikalau seseorang itu mengambil harta saudaranya yang bersimpan dengan nama ambil curi, nescaya dipotong tangannya, ya. Demikianlah hukumnya dilakukan ke atas seorang yang berbuat jenayah ke atas saudara sama Islam. Sabda baginda Nabi, ala la yajni janin ala waladihi wala mauludun ala walidih, atau kama qala, jaga-jaga jangan berbuat jenayah oleh orang yang berbuat jenayah itu ke atas anaknya, juga jangan berbuat jenayah seorang menjadi anak itu atas bapaknya, tak boleh, even anak bapak lagi-lagi ditegah lah, ya. Kemudian 18 masalah bapa membunuh anak atau membunuh bapa, apa hukum? Ini berat ni, ya. Sungguhnya telah dengan sepotong hadis dan masalah 17 itu menunjukkan tegah atas membunuh bapa akan anaknya. Bapa tak boleh bunuh anak, dan tegah juga anak membunuh bapa, tak boleh lah, ya. Kata ulama, sekira marah bapa akan anaknya lalu dibunuhnya sampai mati, tiadalah syarak kita menghukumkan bunuh bapaknya dengan sebab membunuh anaknya itu. Tetapi jikalau sekiranya anaknya marah akan bapaknya lalu dibunuhnya sampai mati, nescaya dihukum bunuh pula anak itu, ya. Sabda Nabi, ala wa inna syaitana qad ayisa min an yu'bada fi baladikum hadhihi abada. Jaga-jaga dan ingat bahwasanya syaitan itu sungguhnya putus
harap ia daripada boleh menjadikan orang-orang menyembahnya, yakni menurut kehendaknya supaya jadi kafir orang-orang isi dalam negeri sekalian kamu, Makkah ini, maknanya kamu Makkah ini selama-lamanya. Itu ya, memang syaitan dia tak dapat nak bawa kita kepada syirik, menyekutukan Allah. Dia tidak mampu untuk membawa umat Islam menyembah berhala. Dia bawa cara lain, iaitu dengan melakukan pembunuhan seperti ini. Dalam dasar hukum mengatakan orang yang bunuh orang ni hukum dia kafir, tapi bukan mazhab Syafi'i lah ya. Bunuh orang tu kafir, satu sepandangan daripada pandangan ulama ada mengatakan demikian, tapi yang sahih mengikut 4 mazhab tidak dihukum kafir, dia cuma dimasuk dalam kumpulan melakukan satu dosa besar lah ya, itu hukum dia. Baik, orang-orang Mekah tiada jadi kafir sampai kiamat. Ini ada lagi Nabi sebut. Sungguhnya terdapat sepotong hadis dalam masalah 18 itu menunjukkan tiada orang-orang Makkah kembali jadi kafir selama-lamanya. Dengan kerana itu dikhabarkan oleh Nabi pada kita bahwasanya syaitan itu sudah putus asa ia daripada dapat ia memimpin orang-orang di Makkah kepada menyembah berhala selama-lamanya. Sabdanya, walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna min a'malikum fayasarda bih. Dan tetapinya lagi akan ada baginya satu turutan ikutan kehendaknya pada barang yang sekalian kamu pandang hina daripada amal-amal kamu, maka jadi suka dan redha ia dengan dia. Dia akan bawa kita pada melakukan perkara-perkara mungkar. Syaitan tidak mampu membawa kita kepada, memesongkan kita kepada syirik dengan menyembah berhala, tapi syaitan akan cuba menghasut kita ya dengan menggoda kita melakukan perkara-perkara yang haram ataupun yang bawa kemungkaran, kemudaratan ya, seperti membunuh dan sebagainya lah ya. Baik, kemudian kita ambil nombor 20 di bawah. Orang-orang menurutkan syaitan yang sedikit perkara yang dipandang hina. Sungguhnya pada sepotong hadis dalam masalah 19 itu menunjukkan manusia itu mahu menyukakan syaitan dengan sebab menurutkan kehendaknya pada menyempurnakan perkara yang kepalang. Maka iaitu manakala syaitan itu telah putus harapnya mengembalikan orang Islam menyembah berhala, maka ia pun merasuk pada segala amalnya yang boleh jadi sedikit sebabnya dan kepalang jua pada bilangan-bilangannya sampai boleh jadi berbunuh-bunuhan dengan sebab sedikit itu dan membawa fitnah besar dan perang sama sendiri. Sampai sekarang lah berlaku, kita lihat berlakunya peperangan-peperangan yang besar di banyak negara-negara Islam. Seperti seorang terkena hilah dan jual belinya sekeping atau seduit atau sejemput makanan atau setengah tahil timbangan, maka bermati-mati ia menurut haknya dan ia makan haknya itu pun ada ingkar, bertahan dirinya daripada menurut sebahagian kehendak lawannya itu. Maka jaga-jagalah hai sekalian ikhwan akan tipu daya di atas perkara-perkara kamu yang sedikit. Janganlah berkeras kepala dan beriar, berlembut-lembut hati supaya tidak menyukakan. Inilah di antara pesanan Rasulullah dalam Hajatul Wada ketika Rasulullah berkhutbah di Mina. Perkara yang kedua disebut di sini, iaitu dalam apa yang dipakai Rasulullah tadi ini, kita ambil kesimpulan kepada hadis baginda besar Nabi SAW ini, iaitu diharamkan kita melakukan apa-apa kemungkaran. Pembunuhan antara yang paling besar sekali ditekan dalam hadis ini ya, pembunuhan itu paling besar. Itulah yang berlaku sekarang ni tuan-tuan, hadirin-hadirat sekalian, yang boleh kita saksikan berlaku di dunia-dunia Islam sekarang ya. Pembunuhan sejak daripada awal lagi, hatta di Mekah sendiri pun, dalam bandar Mekah sendiri pun berlaku pembunuhan, peperangan, pergodahan ya. Di antara yang paling awal berlaku peperangan di Mekah tu, peperangan di antara Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Awam, cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berperang masa tu dah ada meriam lah, dia orang pakai meriam, dah tembak dengan meriam. Maka berperang Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair, sehingga bertembak-tembak pakai meriam apa semua, pecah Kaabah tu, sebelah Kaabah tu pecah. Tapi Allah tak hantar burung ababil. Sebab sama-sama Islam. Allah hantar burung ababil ni kepada golongan kafirin ya, kepada Abraha, kerana dia orang kafir.
Tapi kalau sama-sama Islam, apa sendiri selesai lah. Walaupun sampai terlibat Kaabah, ya, pecah Kaabah tu, dan termasuklah Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad tu hancur jadi pasir, ya, hancur. Ya, kemudian Abdullah habis peperangan selesai, Abdullah ambil kutip balik. Dia ambil kuih pasir-pasir tu. Dia ambil pilih sikit tu, ya. Dapatlah barang sejemput, ya. Barang sejemput Hajar Aswad tu, ya. Kemudian dia ambil daripada batu bukit Jabal Qubais. Kampung jadilah sekarang yang kita tengok. Jadi yang ada sekarang ni bukan Hajar Aswad 100%, ya. Baru ada lebih kurang 17%, ya. Ya, ulama kaji, dia kata batu Hajar Aswad yang kita ada kucup sekarang ni hanya 17%, ya. 83% batu bukit. Ini kami dedah dalam kertas kerja yang dibentangkan dalam Muzakarah Haji Kebangsaan yang ke-24, ya, di Kota Baru. Kita buat satu muzakarah haji kebangsaan yang disertai hampir 243 guru-guru agama, termasuk 12 orang mufti, ya. Dan kita bincang pembentangan kertas kerja tentang batu Hajar Aswad. Itulah keluar pembentangan tu yang dibentangkan oleh seorang ustaz yang masyhur, tuan-tuan kenal, ya. Itu yakni apa nama, di mana beliau telah mendedahkan kertas kerja itulah, ya. Ustaz Abdul Wahab Awang Kecil, USM. Mana? Pasal Ustaz Abdul Wahab Awang Kecil, ya, USM. Dia lulusan daripada Jamiatul Madinah, ya, lulus daripada Universiti Madinah. Jadi beliau telah membentang kertas kerja, dan kertas kerja itu beliau menyebut, ya, bahawa batu Hajar Aswad itu sebenarnya batu bukit Jabal Qubais. Jadi kita kucik batu bukit lah. Yang hanya ada dalam tu lebih kurang 17% je. Ada tumpuk-tumpuk, kita tengok betul-betul nampak tumpuk-tumpuk lah. Betul lah. Itu aja Hajar Aswad. Jadi bolehlah yang tu pun boleh lah tu lah. Jadi itu sekadarnya lah, insya-Allah. Kemudian kita masuk pada bab yang ketiga. Bab maja'a la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslimah. Bab telah datang pada menyatakan, menunjukkan tiada harus menggugut dan mengusik seorang yang muslim. Itu dia. Ini semua bab fitan. Ketahuilah kiranya saudaraku, hendaklah seseorang itu bergaul-gaul dengan saudaranya sama Islam dengan berlaku kelakuan yang baik. Sama senang hati dan lenang, sama-sama suka dan lapang, tiada bercari-cari jalan marah dan susah hati, dan mahulah benar-benar yakni tiada senda dan gurau pada segenap perkara. Maka yang demikian itu disuruh akan syarak kita. Tiadalah harus seseorang itu mengusik dan ngejut dan mengugut saudaranya dengan jalan apa sekalipun, ya. Seperti dia ambil wangnya di dalam ia tidur, kemudian disembunyikan supaya terkejut dan susah sekejap hati oleh kehilangannya. Apabila sedar ia, kemudian engkau kembalikan kepadanya. Melawak dia tak bagi. Melawak sehingga boleh menyakitkan dia, menyusahkan dia, ya. Melawak ni pada patut-patutlah, ya. Sampai menyusahkan dia kan, ambil duit dia sorok apa semua begitu begini. Kawan duk melilau carilah, nah. Kita duk gelak tengok kan. Tengok dia punya gelagat. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sampai tahap tu, ya. Hanya sekadar kita bergurau ringan, ya. Sense of humor, orang putih kata kan. Hanya cuma kita nak ambil masa kita masuk Nabi izin bergurau secara ringan, Nabi izin. Nabi pun bergurau juga, kan. Ada sahabat Nabi, ada seorang tu dia banyak perkenal Nabi. Dia perkenalkan Nabi sendiri, ya. Ada riwayat kan. Pernah dia bawa unta, satu tetamu datang bawa unta, tetamu tu ikat unta mai sembang dengan Nabi, dia pelari unta tu. Dia berlari tak apa, dia pergi sembelih terus. Sembelih terus, daging dia bagi ke orang. Nampak tu dia. Nah. Dah habis kawan dah jumpa Nabi, dah berbual, turun-turun unta tak ada. Nampak lah tu dia. Tu. Dia tangkap dia kata apa? Dia kata Nabi suruh. Tengok tu dia punya jahat. Nah. Dia kata Nabi yang suruh ni. Nabi yang bagi. Nabi senyum tak kata apa. Gelak. Nabi bayar. Nabi tanggung. Nabi bayar. Kos unta. Tu, ya. Macam tu lah.
Ada 2-3 perkara berlaku pada Nabi. Sampai tahap tu lah. Jadi maknanya begitulah Rasulullah, semua perkara Rasulullah macam kita jugalah, dicabar dan bagai-bagai. Baik. Maka dia kata musannif di sini, diperbuat demikian kerana bergurau seperti tidak biar tongkatnya yang jadi senjatanya atau penolong dirinya berjalan dan duduk dan engkau sembunyikan dia, kemudian engkau kembalikan kepadanya. Ya. Sahabat Nabi seorang lagi, Abdullah Ummi Maktum. Ini tukang azan Rasulullah. Dia azan sebelum subuh. Sebelum subuh, barang setengah jam dia akan azan dulu. Kita azan 2 kali dulu kan. Azan yang mula tu, azan tak masuk waktu lagi. Waktu tu masih Isya lagi. Azan pertama berlaku dalam waktu Isya. Ya, orang masih lagi boleh sembahyang tahajud lagi. Ya, bila bunyi azan tu masih boleh sembahyang tahajud sebab dia masih waktu Isya. Ya, jadi Abdullah Ummi Maktum ni antara sahabat Nabi yang menjadi muazzin. Dia azan sebelum subuh. Dia ni buta, ya. Ummi Maktum orang yang buta. Jadi dia akan rentang tali daripada rumah dia, tak jauh lah rumah ke masjid Nabi itu, dia rentang tali. Jadi bila sembahyang tu dia berganyut ke tali dia lah. Pun ada juga khanas yang pergi buang tali tu. Nampak? No? Dia nak perkena dia. Buang tali, tengok dia nak pergi ke mana. No? Tu dia. Dia pun turun-turun, raba-raba tali tak ada. Kawan berjalan tersadung, jatuh, tabuh. Habis kotak pakaian, dia patah balik rumah, pisalin apa semua, balik pakaian, jalan lagi sekali. Cuba-cuba juga dia nak cuba-cuba berjalan walaupun tak ada tali, ya, dengan pakai agak-agak raba-raba. Jatuh lagi sekali. Habis juga kotak pakaian, patah juga balik ke rumah pula. Salin lagi baju kali ketiga. Kali ketiga dia berjalan-jalan, jatuh, tuk, ada tangan sambut tak bagi jatuh. Tak ada. Sambut tangan tak bagi jatuh. Tangan tu membawa dia pelan-pelan. Nak pergi masjid ke? Nak pergi, jom aku bawa pergi. Kawan tu bawa sampai pintu masjid. Kawan tu kata, hang masuk, aku tak boleh masuk. Pasal apa? Tak boleh masuk. Aku iblis, dia kata. Macam mana aku nak masuk? Nampak? Pasal apa? Tolong aku, tak bagi aku jatuh. Kali pertama aku jatuh, kali kedua aku jatuh, kali ketiga pasal apa? Tahan tak bagi jatuh. Dia kata lagu ni. Masa mula hang jatuh mula tu, nampak tak? Allah telah mengampunkan semua dosa-dosa keluarga kamu. Keluarga kamu Allah telah ampunkan dosa. Nampak? Jatuh kali kedua, Allah telah ampunkan seluruh masyarakat yang ada di Madinah. Kali ketiga, janji kalau jatuh, seluruh umat Islam seluruh dunia nak diampun. Maka tu aku tak boleh jatuh. Nampak? Besar kan? Pahala dia. Nak pergi masjid tu. Mata-mata. Ya. Jatuh mula, ampun diri dia dengan keluarga dia. Okey lah. Jatuh kedua, iblis tak tuli lah. Jatuh kedua, seluruh masyarakat Madinah Tuhan ampun dosa. Janji kali ketiga kalau jatuh, seluruh umat Islam seluruh dunia akan diampun. Yang tu aku tak bagi jatuh lah. Nampak? Iblis dia tahu masih ada lagi berita-berita pahala-pahala malaikat dia masih tahu lagi. Iblis niat kita dia tahu. Kita nak mari ni niat apa? Dia tahu Iblis Allah Taala bagi itu kat dia, ya. Dia punya ilmu tu ada kat dia, begitu. Faham? Baik. Jadi kita lihat di sinilah daripada apa yang sabda Nabi SAW. Maka semua perbuatan haram jikalau main menggurau-gurau sendal sekalipun, kerana demikian menyusahkan hati saudara sama Islam, mendatangkan marahnya, mahu jadi sebab berbantah-bantahan, bahkan berpukul-pukulan dan bermaki, sampai kadang-kadang tu bawa kepada bergaduh dan sebagainya lah, melawak bergaduh. Ini tak boleh dia menggunakan perkara itu. Sendal gurau kita yang patut-patut lah, ya, ringan-ringan, sekadar untuk mencerahkan hati. Bergurau ni dia boleh mencerahkan hati, ya, mencerahkan hati. Orang yang keras hati ni, dia kalau kita bergurau dengan dia akan jadi lembut, ya. Itu paling penting. Tapi bergurau yang tidak menyusahkan dia, yang tidak merendahkan martabat dia, yang tidak menekan kehormatan dia, yang tidak merugikan, itu baru boleh. Maknanya kata la dirar wala darar. Tidak boleh kita bagi mudarat ataupun kita dimudaratkan. Itu di antara konsep paling penting dalam perhubungan, ya. Bermula dalil atas tegah perbuatan yang demikian itu ialah sebagai hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Yazid bin Sa'ib qal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jadan, faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilaihi aw kama qala. Riwayat daripada sahabat Nabi Yazid bin As-Sahib radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mengambil seorang daripada kamu akan tongkat saudaranya rupa mahu main-main bergurau dan mahu berbuat tertawa-tawa, lagi mahu mengambil bersungguh-sungguh buat menggugut dan mengejut-ngejut saudaranya supaya takut ia. Ya, maka barang siapa mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah kembalikan dia kepadanya supaya tidak nama bergurau dan tidak jadi mengejut, mengugut akan dia. Siapa yang kena tongkat ni? Abdullah bin Maktum jugalah yang buta tadi ni. Ya, dia pakai tongkat. Dia bersorok tongkat dia. Punya jahat kan? Tu zaman Nabi tu. Ya, duk ada bersama Rasulullah lagi ya. Sorok tongkat. Nak tengok dia berjalan ke mana. Nampak? Ini Nabi kata tu. Jadi Nabi tak abak lah nama dia kan. Cuma Nabi kata jangan duk sorok, jangan duk ambil tongkat orang. Ya? Maknanya kata orang yang pakai tongkat mesti ada masalah, mesti tergolong dalam kumpulan orang yang kurang upaya. Maka itu dia antara pesan Rasulullah. Jadi maknanya kata dikiaskan kepada semua perkara lah, bukan hanya tongkat saja, apapun lah. Ya? Orang nak pakai cermin, duk tengok dia kena baca pakai cermin, pergi sorok cermin dia. Atau kita pergi sorok kasut dia, ni nak jalan tak boleh, panas kan ya? Tak ada kasut, pergi sorok kasut. Ini semua menyusahkan orang. Islam tidak benarkan sama sekali. Perhubungan ini, cara seperti ini adalah amat ditegah ya. InsyaAllah kita tengok lagi satu hadis lagi. Bab yang keempat, bab majaa fi isyaratil muslimin ila akhihi bisalah. Bab yang terdatang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas larang pada menghalalkan seorang muslim kepada saudaranya akan senjata. Mengaju pisau dah. Tu kena jaga tu. Ketahuilah kiranya saudaraku, jangan buat main-main bergurau dengan saudara-saudara dengan apa-apa besi-besi yang tajam atau tumpul, kerana bergurau dengan demikian itu dilarang oleh syarak. Tidaklah boleh buat main-main acu dan hala main apa besi kerana mengugut dan menakut dan mahu mengeluarkan tertawa-tawa dan melihat berani pemarah orang ya. Kerana entahlah tersalah hala, maka dilangsungkan oleh syaitan datang mengenai kawan kamu oleh senjata kamu, maka syarak larang itu ialah larang yang haram. Mengacu pun tak boleh ya. Ya, itu ya, sampai adab kan orang-orang Islam ni ya, kita orang Melayu lah, banyak di antara kita yang kita lihat bila kita Melayu ni Islam lah ya. Sudah sah kata orang Melayu ni Islam lah. Maknanya sudah ada dalam budaya dan adat orang Melayu ni ya. Kalau senjata-senjata ni kita nak bagi ke orang pun ya, kita nak bagi gunting kita bagi, hulu dia kita tak bagi kot depan, kita halang kan. Macam nak cabut kering tu apa, dia nak cabut kering tu pun bukan boleh cabut melintang ya, dia kena cabut berdiri. Kalau kita nak tunjuk lah, kita kena cabut berdiri. Itu tandanya kita tak gaduh. Kalau tarik lagu ni melintang tu nak gaduh. Itu antara dalam persilatan Melayu kan. Macam tu punya adab nak tunjuk kerih ya. Itu maknanya cara macam tu lah nak jaga tu ya. Kalau tarik ni makna kata aku nak tikam hang itu dia lah. Isyarat tu sudah membawa kepada haram, tak boleh. Itu faham ya. Baik. Jadi makanya kata musannif ya, bermula dalil menunjukkan atas tegah sebagai dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Isa, katanya an Abi Hurairah ya. Hurairah ni nama gelaran anak kucing. Nama dia Abdurrahman bin Sakhar At-Tamimi. Abdurrahman As-Sakhar bin Tamimi ya. Nama dia, gelaran dia disebut sebagai kunyah sebagai Abu Hurairah sebab dia bawa kucing. Berganyut kucing tu bergentong atas jubah dia masuk masjid, 3-4 ekor kucing. Nabi tanya, apa ni? Apa hang buat ni? Nabi suruh pergi buang balik dia pula. Dia keluar. Orang kata Nabi sayang kucing. Memang Nabi sayang semua, bukan kucing saja. Semua binatang. Tapi adab dia tu kita kena jagalah. Masuk masjid kan. Kucing-kucing bawa masuk ke masjid. Sebab bulu-bulu kucing ni bukan najis. Tidak ya. Kalau banyak baru najis. Kalau ada sedikit tu tak ada masalah lah. Kucing kita sembahyang meduk atas paha kita. Macam kita baca tahiyat kan.
Tak apa, tak ada masalah ya. Kucing ni binatang rumah kata Nabi, binatang rumah ya. Baik. Dia satu ayak liok dia bersih. Ayak liok kucing ni antara binatang yang paling bersih. Ayak liok. Ayak liok dia cukup bersih. Dia tak ada apa nama, tidak ada virus dalam lidah dia punya ayak liok dia. Tidak ya. Masuk kuman apa juga antara lidah tu, kuman tu akan mati. Kelebihan dia punya lidah, kucing tu punya lidah. Apa-apa benda yang kuman-kuman kan masuk ke mulut dia, ayak dia sendiri akan matikan kuman tu. Itu kelebihan kucing. Sebab tu dia kalau minum ayak kita dalam rumah, kita boleh minum ayak tu. Dia minum ayak kita boleh ambil ayak tu minum, tak ada masalah. Dia tak ada virus ya. Berbeza dengan binatang lain tak boleh. Itu anjing lagi berat, anjing tak boleh. Anjing sama sekali tak boleh ya. Baik, saja kita sebut sikitlah Abu Hurairah ni. Orang tanya juga ya. Baik. Jadi kata Nabi dalam hadis ini menyebut kata tadi ini, kata Allah katakan, barang siapa menghalalkan saudaranya dengan besi, nescaya laknat akan dia oleh malaikat. Itu dia. Kita acu ya, mengacu dengan besi apa-apa pun, tak kira lah senjata ke pisau ke ya. Secara mengacu dia dengan syarat seolah-olah macam nak pukul dia apa, dilaknat oleh malaikat. Nauzubillah ya. Dia ada satu kitab ditulis seorang ulama Qatar, tulis kitab tu ya. Urusan-urusan yang melibatkan laknat. Banyak perkara yang melibatkan orang yang buat tu jadi laknat. Kita tak tahu, nanti ada kesempatan kita boleh baca kitab di satu hari nanti saya sebut perkara yang dilaknat oleh Allah. Ya, paling-paling tidak dia, yang ni kita lihat lagu ringan lah, cuma mengacu besi je, tak ada apa. Ambil besi lagu nak katok maka sudah dilaknat oleh para malaikat. Dia kata tadi, na'udzubillah ya. La'anathul malaikah man asyara ala akhihi bihadidah. Maknanya besi umum lah, dia tak kata yang ni bukan pisau. Bihadidah ni satu besi yang runcing. Besi runcing tu dia panggil hadidah ya. La'anathul malaikah, maka dilaknat oleh para malaikat. Ya, hadis ni ada sebut hadis sahih, lagi sahih, dan ada sebut oleh sebahagian ulama. Baik. Menggugut dan menakuti saudara sama Islam, semuanya ada sebut dalam satu sunan Abi Daud. Dia ambil hadis lain masuk dalam kitab kita ni, masuk dalam sunan Abi Daud. An Abdurrahman bin Abi Layla qal haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum. Ya, daripada Abdurrahman bin Abi Layla telah bercerita akan kami oleh beberapa orang daripada sahabat bagi Nabi SAW bahawasanya mereka itu ada berjalan malam serta Nabi SAW, maka tertidur seorang lelaki daripada mereka. Ni dia bawa lah ya, mereka berjalan dengan Nabi sampai satu malam yang salah seorang daripada mereka terlena. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa akhadhahu fa faza'a. Maka melalui seorang dekat laki itu, lalu diambilnya dengan diam-diam akan tali yang ada sertanya, lalu terkejut laki itu dengar dengan Nabi SAW. Orang tu lalu nampak tadi ambil tali, ini telah menggerakkan orang tu. Apabila dengar Nabi yang demikian itu, lalu bersabda, ya faqala Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Maka bersabda Rasulullah SAW, tiada harus pada syarat bagi seorang yang Islam itu menakut dan mengejut saudaranya sama-sama Islam. Tu bagi terkejut, tidur pun tak boleh. Sebab tu Nabi, antaranya Nabi kalau balik malam, dia balik malam, Nabi tak masuk rumah. Nabi akan tidur di luar. Tak mau gerak isteri dah tu. Kita hentak pintu-pintu semua lah. Terkejut kawan tu pula. Dah tu marah pula lagi. Ke atas lagi lah. Nabi tak ya. Nabi bila dia balik rumah malam, dia balik malam, kalau lepas Isya tu maknanya kita sekarang ni satu awal malam lah, jam awal malam, maksud jam Isya tu awal malam lah ya. Kalau Rasulullah balik, Rasulullah akan tidur di luar. Pernah satu ketika Rasulullah tidur tengah-tengah malam, Aisyah sedap, Nabi tak ada. Semalam tu gila rumah dia, dia keluar tengok Nabi tidur di luar ya. Ya Rasulullah, apa tak panggil? Nabi kita tak boleh, hang duduk tidur, tak boleh panggil orang. Nampak? Tu nah, kita ganggu orang tidur pun tak boleh ya. Tidak, ni main mercun pukul 12 orang nak tidur. Masya Allah. Orang Melayu pun ikut sama perkara tu ya. Ada perayaan-perayaannya pasti dia baru main mercun kau pukul 12 main. Tengah orang nak tidur ya.
haram hukum dia tu. Sepatutnya kena ada satu hukum, kena keluar satu dasar perintah, ya. Tak boleh main meracun. Benda perkara ni tak di mana. Di Singapura tak ada benda ni. Tak ada Singapura ni. Dia tak bagi kebenaran. Kita di Malaysia ni begitu mudah sangat, na'udzubillah, ya, sampai orang kita pun tak tahu nak fikir. Bagi orang cah tidur mengantuk tak boleh, ya. Sama juga kita macam kita masjid serupa lah, masjid kita pakai speaker di luar yang tak kena mengena kan, mengganggu orang ni. Dia panggil apa nama? Tafwish ni mengganggu orang, ya. Orang sedang tidur ke, orang sakit perlu ketenangan ke, orang sedang mengaji ke, orang sedang belajar ke, ya. Perlu kepada kerehatan, kesunyian, kita pergi ganggu dengan suara horn, walaupun kita pasang Quran, ya. Tak boleh, ya. Tak boleh mengganggu orang. Dasar dia sampai tahap tu, Islam cukup teliti sungguh-sungguh baik. Jadi maka hadis ini hanya kawan tu ambil tali, ya, dekat dengan orang tidur tu, dia pergi ambil satu tali, orang yang tidur tadi terkejut. Tu Nabi larang, ya. Kemudian apabila dengar Nabi demikian sabda, ya faqala Rasulullah la yahillu lil muslimin an yurawwi'a musliman, kata Nabi, ya, tiada harus pada syarat bagi seorang Islam itu menakut dan mengejut saudara sama-sama Islam, bahkan biarlah kasihan dan belas serta berlemah lembut saudara itu tidaklah pula dikejut dan diberi takut. Nampak, ya? Menggugut, menakut saudara yang zalim dijumukan sebagai satu zalim yang besar, ya. Amir bin Rabi'ah anna rajulan akhadha na'la rajulin faghayyabaha wa huwa yamzah fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang sahabat Nabi, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki telah mengambil ia akan cerpu seorang lelaki, ya, disembunyikan beberapa lama dengan kasatnya bergurau, tidaklah dikeluarkannya melainkan telah jemu dan cemuh tuannya mencarinya, kemudian dikeluarkannya dan dipulangkan kepada tuannya, maka jadilah perbuatannya memberi mudarat kepada yang punya kasut itu. Nampak, ya? Sorok kasut kawan tu. Itu dia, nah. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu disebut yang demikian itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah sianu menyembunyikan kasut hamba serta diperdiamkan. Orang pi habaq kat Nabi, ya, dengan kasut mau melawak, dia melawak dengan saya Rasulullah, dia pi sorok kasut saya. Tidak patut berbuat gurau. Demikian bila Nabi dengar kata Rasulullah, ia pun kata qala Nabi SAW, la turawi'ul muslima fa inna rawa'ahu zulmun azim. Itu dia Nabi kata apa? Jangan sekalian kamu menakut dan mengejut saudara-saudara sama Islam dengan bergurau demikian. Itu kerana menakuti orang Muslim itu zalim besar. Nampak? Menakut-nakut orang-orang Islam itu pun terkira sebagai satu kezaliman, ya. Iya. Mengejut orang Islam itu dibalas seksa akan dia oleh Allah dalam negeri akhirat. Itu dia, ya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila muslimin nadratan, ya, nadratan takhayyafuhu fiha bighairi haqqin akhafahu Allah yaumal qiyamah, atau kama qala. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa memandang kepada seorang Muslim akan sebagai pandang menakutkan akan dia dengan tiada hak, seperti dikerlin atau dicelagah atau dionyong, orang Perak bahasa ni, ya, diseksa akan dia akan sebagai dipandang menakuti akan dia dengan tiada hak, seperti dikerlin. Kerlin tak, kalau kita ada kerlin, tak tengok ekor mata, tak boleh lah, tak boleh lah. Dia kena face to face, tengok muka dia. Itu paling penting di dalam Islam, ya. Atau dicelagah, atau dicelagahkan dia tadi ini, atau dionyong supaya takut ia dan terkejut, nescaya dia seksa akan dia oleh Allah pada hari kiamat dengan takuti daripada segala huru-hara di sana, dan jadikan hatinya goncang dan gentar dengan sentiasa dan azabnya. Orang ni di akhirat, maksud hadis ni, orang yang buat macam tu, dia bangun di akhirat besok, dia bangun tadi ini dalam keadaan yang serba takut, ya, dia akan bangun dalam keadaan yang suasana yang cukup menakutkan. Itu dia kita tadi, ini satu ancaman Allah kepada orang yang melakukan demikian. Tak bolehlah, nah. Jadi kita kena ingat di sini banyak kita lihat daripada segi etika, peradaban dalam kalangan umat Islam,
yang kita buat khulasah daripada 3 hadis yang kita baca pagi ini, insya-Allah, yang mana boleh memberikan kita banyak manfaat dan boleh membentuk akhlak dan peribadi kita sebagai seorang Muslim, dan dalam rumpun masyarakat kita dapat menzahirkan satu etika yang baik bagi mengaman tenteramkan masyarakat. InsyaAllah, takat itulah aku qauli hadza. Dan satu lagi peringatan, saya ada buat kursus haji di Sungai Tiram. Pagi ni di Masjid Sungai Tiram kita ada kursus haji jam 9.30 sampai 11.30. Siapa-siapa yang berhajat, yang ingin mengikuti kursus, bolehlah ikuti kursus haji bersiri di Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram jam 9.30. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa 'allimna 'ulumul awwalin wa fahimna fahmas saqibin warzuqna radat talibin warfa'na maqama rafi'in fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.